Saya ke? Bukan. Player PA Barus tadi. Baik. Sebab kalau tak ada contoh, saya je contoh yang terdekat. So. Ya. Tapi PA Barus ni kan, ada seorang pemain yang saya betul-betul kenal lah. Yang lain semua sejujurnya saya memang tak kenal. Pemain itu nama dia Aiman. Tapi in-game dia orang panggil dia Blaze. Dulu dia selalu lepak dekat Discord sekali dengan pro player. Dulu kan saya ada satu Discord yang di mana saya selalu duduk dengan pro player, kemudian kita akan borak-borak kan. Betul. Menarik dia, Mamat ni, dia suka ajak pro player ni, jom tolong saya training by one waktu tu. Waktu tu by one masih lagi satu benda kan. Sekarang mungkin lebih kepada wow mode. Betul. Tapi waktu tu by one tu satu benda kan. Dia, walaupun mungkin waktu tu baru je lagi dia nak naik, tapi dia tak segan-segan untuk mengajak pemain-pemain yang lebih profesional dan lebih hebat ini untuk tolong dia berlatih. Dan waktu tu semua memang agak supportive lah, ataupun sangat-sangat memberikan sokongan yang agak baik lah. Mereka berlatih bersama-sama kan. Dan saya rasa agak gembira lah untuk melihatkan pemain itu ada di sini bersama-sama dengan rakan sepasukan di PMSLC. Dan tadi boleh dikatakan mereka agak perform 11 mata untuk mereka. Betul. Adam Nama dia Aiman. Nama dia Aiman, tapi in game dia nama dia Blaze. Yeah. Blazer. So fly daripada utara ke selatan dan Circle pergi ke bawah. Ini menarik ni. Pygmy dengan Roy, dua pendatang baru ada di bawah. So begini lawak tu sebenarnya, dan peluang untuk pasukan mereka tenang saja tanpa dikacau oleh sesiapa. MRPX, ada Hazel. Kini di Severny yang tiada gangguan langsung, itu bermakna Severny ini akan menjadi tempat yang agak sunyi tanpa sebarang tembakan. Morph GPX. Kali ini mereka menukarkan salah satu pemain mereka. Tadi adanya Zero, kali ini Zero direhatkan dan kemudiannya Zai dibawa masuk ke dalam pasukan mereka. Untuk Morph GPX, boleh dikatakan tadi first game tu permulaan yang baiklah untuk mereka. Mereka dapatkan dua pemain todak, tapi setup yang tidak menjadi dan memakan diri untuk mereka. Tapi ini adalah satu perkara yang biasa untuk kita lihatkan bagi Megatron The Aliens. Iaitu kalau circle tu nampak macam ada bau-bau SMB saja, mereka akan membuat satu rotasi yang sangat pantas untuk masuk ke dalam pulau. Snipe dia kena berhati-hati. Tiba-tiba ada di sini. Mereka turun mana? Mereka biasanya akan turun di rumah 12 dan Ferry Pier. Tapi saya rasa Snipes dihantar adalah untuk memberikan informasi kepada rakan dia. Sekarang dia akan cuba untuk melakukan lintasan, tapi malangnya Audrey akan menjadi mangsa di situ. Pygmy telah pun menunggu. Dan Damrut tersangkut di bahagian belakang. Audrey dihabiskan secara langsung. Satu lagi game yang sedikit berbahaya untuk Geek Fam pada waktu ini. Tinggal 3 orang pemain sahaja untuk mereka. Niat untuk gerak awal, niat untuk dapatkan posisi lebih awal, tetapi bukannya niat tak menghalalkan cara kan, tapi masalahnya Pygmy ni laju betul untuk mereka terus menghalang kawasan jambatan. Nampak tadi macam dia pergi ke area Sambi, tapi rupa-rupanya mereka dapat senjata, mereka terus pergi kawasan jambatan ni sebab mereka tahu mesti ada beberapa tim yang nak try cross terlebih dahulu kan. Betul. Dan yang menjadi mangsanya ada siapa? Geek Fam. Ya, dan sekarang ini mereka tahu tadi bukan satu skuad yang dah dapat melakukan lintasan, dan mereka terus saja melanggar ke kawasan compound ini, cuba untuk berlawan dengan pemain-pemain Geek Fam. Aizen ada senjata sudah untuk beliau. Drone telah pun diberikan tekanan sebentar tadi, hilang separuh nyawa. Tapi Aizen kalau dia menang di dalam fight ini, kemungkinan Geek Fam boleh lagi mengubah nasib mereka di dalam perlawanan berlawan dengan Pygmy. Tapi Snipe telah pun dijatuhkan oleh Vexi. Aizen juga terjatuh. Ini akan menyebabkan Geek Fam satu kali lagi tinggal Damrut saja di dalam permainan kita. Tadi dia gagal dengan siapa? Tadi lawan Team Flash. Team Flash. Yeah. Sekarang ini dengan Pygmy. Dan kedudukan Damrut memang semua dah tahu. Diorang dah tahu ada seorang kat kawasan atas jambatan ini. Dan dia tunggu kot daripada tadi. Dia tak bergerak langsung. Dan sekarang ini mereka telah pun mula untuk menghampiri Damrut. Apakah perkara yang mampu untuk dilaksanakan oleh seorang pemain bernama Damrut ini? Mereka nak mencari keberadaan Damrut.
nampak ataupun tidak keberadaan Damrut sebenarnya sedang berada di sini. Tanpa sebarang helmet, tanpa first aid utilities, kosong untuk Damrut. Dia hanya ada Bison ni dengan apa tau? Dengan 28 bullet je. Tak ada bullet tambahan pun. Ya betul. Betul-betul fast loot dan cuba untuk masuk menembusi kawasan pulau ini secepat mungkin. Nasib baik Pikmi tak sedar dan mereka pun tak boleh nak lama sangat dekat sini kan. Kalau tidak mungkin ada tim-tim lain pula yang datang dan mereka tak bersiap sedia, mungkin mereka yang kena terpati. So setelah cukuplah 3, bergerak terus ke SMB dan mungkin selepas ini barulah mereka akan mempunyai kelengkapan yang paling cukup untuk pasukan mereka. Walaupun kita dapat lihatkan Pikmi mereka dah pun meninggalkan kawasan jambatan itu, tetapi kelengkapan yang dimiliki oleh Damrut itu tidak mencukupi untuk dia cuba untuk berlawan dengan satu pasukan yang mungkin akan datang ke arah mereka. Terutama kawasan jambatan ni kita tahu memang kawasan panas. Kawasan yang sentiasa akan ada yang cuba untuk menembusi. Hidden Lions macam biasa mereka akan bermain sedikit perlahan. Mereka bukan satu pasukan yang suka untuk membuat rotasi laju untuk masuk ke pulau. Terutama apabila situasi adalah 50-50, sama ada pergi pulau ataupun tidak. Biasanya mereka akan bermain lebih slow and steady. So, kalau lihatkan daripada semalam sehingga hari ini, kita boleh katakan bahawa untuk Yuduk Lions, mereka punya mungkin aturan line up ataupun aturan roster mereka, mungkin Leon DZ akan main 3 pusingan terakhir dengan 3 pusingan awal akan dimainkan oleh Flex. Misery nampak cuba untuk naik tadi, tapi sekarang ini dia berjaya untuk naik ke tingkat atas. Dan namun untuk Misery tak pasti balingan bom ini ke arah mana, tapi ada Luke akan ditekan dengan berapa bom tangan mereka sebenarnya yang selain ini menghadapi masalah. Ada DBS di tangan beliau. Misery berjaya terdapatkan 1. Ada Luke dapat dijatuhkan terlebih dahulu. Link berbahagian belakang memegang 1 S12K. Ada 5 bullet untuk menembak terus kepada pihak lawan mereka. Yudho Lions kali ini mereka terpaksa berlawan dengan lebih awal. Jimmy berbahagian kanan dengan DBS ini. Mereka sering kali training dengan satu wow mode menggunakan DBS ini. Adakah training tersebut akan mendatangkan hasil yang baik? Bersit terus saja dipegang. PAP dibaling ke bahagian bawah daripada Flex. PAP ini mungkin akan menghalang sedikit kemarahan bagi pemain talent. Oh, cantik daripada Jimmy, dapat 1. Tapi Jimmy dia nak end terlebih dahulu. Mungkin ini akan memakan diri dan ianya benar. Dia ada DBS. Dia saja yang mungkin boleh menghapuskan 1 ataupun 2 pemain yang ada. Tetapi disebabkan dia nak terus end pemain itu, dia yang akan menjadi mangsa. Olio seperti biasa, gameplay jarak jauh akan dilaksanakan oleh diri beliau. Tetapi dia akan berhadapan dengan Red Face. Bom yang dibalik pada Red Face tidak mengenai tepat langsung. Sekarang ini dia pula, Red Face pula yang akan menerima sedikit damage. Tapi sekarang dia memanggil rakan-rakan dia. Malangnya untuk Leo. Dia akan ditekan secara berdua. Dan itulah dia rata. Ya, rata begitu saja. Inilah satu benda yang saya rasa mereka kena solve secepat mungkin. Sebab Yuduk lain sama ada diorang perform tu, diorang hidup sampai hujung, ataupun mereka akan terkeluar awal disebabkan mereka fight, mereka tewas. Dan benda tu jarang untuk mereka lakukan di scrim. Kebanyakannya mereka lakukan dengan lebih clean ataupun lebih kemas. Tapi apapun sekarang ini Todak akan masuk ke dalam kawasan compound ini, cuba untuk mengganggu Talon yang tadi baru saja selesai untuk berlawan dengan Yuduk Lions. Dan Todak yang akan bergembira. Cuma tak adalah banyak sangat mata. Saya rasa mereka dapatkan 2 saja di situ, di screen kecil di sebelah kiri. Tapi itulah dia, bulatan kita kemungkinan besar memang akan ditarik ke sebelah pulau SMB. Ya, benar sekali. Di mana ketika ini kalau anda lihatkan Nuzi gunakan M416, mereka sedang bermain di kawasan luar bulatan sebenarnya. Tapi Yal hentar tadi perkara yang sekali lagi lah mereka kena juga dengan Todak, walaupun tak secara indirect juga kan, sebab ada gangguan dari jarak jauh tadi. Tapi Todak memang boleh membau dengan mudah mungkin. Lagi-lagi ada Iftar kan. Mungkin dia orang tahu ke siapa dekat depan tu ke dan sebagainya sebab dah tahu rotasi. Saya rasa lebih kepada bila awak tengok kill feed kan. Kalau kill feed tu dia tulis tim berapa lawan tim berapa kan, dan memang tim tu je yang berlawan. Dan mereka tahu depan tu ada orang fight. So mereka dah boleh deduce. Okay, dah keluar dah Yuduk Lions punya nama kan, sebab mereka dah rata. So ini adalah peluang untuk mereka masuk campur lah, sebab tim tu mungkin tengah reset dan sebagainya. Itulah kesempatan yang diambil oleh Todak dengan sangat baik.
Tapi pada waktu ini Team Flash cuba untuk membuat lintasan. Cantik setup daripada Team Flash ini. Dia hantar si Wunti ni untuk panjat dulu. Untuk jaga dulu member-member dia yang kat belakang ni untuk lintas. Betul. Dan kemudiannya member dia yang lintas lambat itu akan menjaga dia pula nanti untuk dia gerak ke depan. So itu adalah satu strategi yang sangat baik. Kalau anda tengok di dalam mungkin macam SWAT punya strategi ke apa benda ke kan, memang mereka ada sistem seperti itu. Maksudnya dia pergi depan dulu, kemudian dia akan cover orang yang dekat belakang, orang belakang pergi depan, orang depan cover yang jaga belakang tadi tu. Dan mereka ada sistem-sistem seperti itu. Tapi The Infinity, dua orang pemain mereka nampaknya akan terjatuh di tangan Morph GPX. Adalah ada coding dia untuk mereka membuat benda tersebut. Dan MRPX cantik sekali, dua telah pun ada untuk pasukan mereka. Infinity cuba untuk melarikan diri tadi, tapi tak menjadi dan tak berjaya untuk Creed. Entah mengapa tiba-tiba letupan itu mengakibatkan dua pemain Creed VIP tumbang begitu saja. Dan dua pemain mereka daripada bahagian belakang telah pun datang. Creed tinggal satu, tapi bom yang baik daripada Ciwi. Hampir tadi sebenarnya, hampir. Dia dapat dua kan tadi kejatuhan, dan sekarang ini tinggal paling terbaik siapa? Infinity. Rata semua, hampir engkau. Dia yang langgar Infinity tadi, dan sekarang ini mereka yang menerima satu. Tak pada hebat lah Ciwi sebab dapat satu bom, dapat dua kau tak silap. Ya betul. Kemudiannya Infinity tadi dapatlah membalas dendam di atas kematian dua rakan mereka di tangan Morph GPX. Tapi pada waktu ini kita lihatkan Vampire satu main dah pun jatuh, dihabiskan secara langsung. Mereka rasa mereka dah lambat, tetapi Xavier lebih lambat berbanding dengan mereka. Tapi tak nak mereka kena fokus untuk bergerak juga ke bahagian seberang. Nuzi yang menjadi mangsa, Damrut masih lagi hidup. Mungkin sedang mencari peralatan lah dan juga senjata untuk beliau cuba dapatkan sebanyak mungkin mata bagi Geekfam. Memandangkan tadi di Sunhawk, mereka dah pun tercicir mata. So kalau satu lagi game mereka tercicir mata, itu adalah satu benda yang sakit. Tapi di Xavier sekarang ini, adakah mereka mampu untuk melintas ataupun tidak? Stone, tembakan yang baik terhadap Chua. Terus sekarang ini, macam mana ni kita nak lintas tapi ada orang tengah menunggu kita. Dan di Xavier terus saja berpatah balik ke belakang. Makin lama mereka duduk di luar, makin banyak kelengkapan ubatan mereka yang akan habis. Kecamatan ini penuh sekarang. Pastinya circle dah confirm bahagian bawah kan. Penuh dengan kejatuhan, penuh juga dengan kotak di kedua-dua belah jambatan. Tapi untuk VPE tadi baru je chicken dinner. Tapi sekarang ini mereka dah ada satu mata singkir. Mungkin itu bukanlah satu perkara yang agak merugikan kepada pasukan mereka. Dengan hilang satu di Xavier juga hilang satu dalam situasi ini. Jadi kedua-duanya seimbang. Kedua-duanya dalam keadaan yang baik. Betul. So, tim hanya tinggal 12 saja. Geekfam, Damrut hidup lagi dalam permainan. Tapi kedatangan PA level ini macam terlampau menyerah diri. Hilang sudah. Di Xavier tengah fokus. Macam mana kita nak masuk depan ni? Tiba-tiba ada satu orang datang dan kemudiannya, awak nak kill tak? Tapi agak malang lah. Benda ni kan, kalau di peringkat profesional kan, lambat mana pun awak masuk, pasti akan ada lagi yang lambat. Yang memang mungkin mereka dah rasa, okay, kalau kita pergi sembrono pun mungkin kita akan tersingkir begitu saja. So lebih baik kita tenang dekat sini. Mungkin ada yang lebih lambat daripada kita. Plus ini belum lagi bulatan yang terlalu sakit. Baru bulatan yang ketiga. Nak masuk bulatan yang keempat. Tapi rupanya untuk Infinity, mereka berpecah dua. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Sekarang ini lobby terpaksa berhadapan dengan pemain-pemain Todak yang masih lagi ada 4 orang pemain. Bukan satu tugas yang mudah. Cuba untuk membaling net. Memberikan sedikit damage tapi tidak mencukupi untuk kali ini menambah mata bagi Infinity. VPE pergerakan kali ini seolah-olah tak ada jayanya untuk mereka. Salah satu dah hilang, dua yang selamat. Sekarang ini fokus mereka adalah untuk dapatkan placement point mungkin. Dengan bulatan yang sedikit tricky ketika ini kan, dan bermasalah, memang tak banyak tim yang boleh untuk bergerak mudah. Dan antara salah satu pasukan yang mungkin menghadapi masalahnya adalah VPE juga. Dan masalah-masalah lain siapa? Tu yang dah rata sekarang ni. Begitu ramai sebenarnya menghadapi masalah tersebut untuk seberang saja. Geek ada lagi. Nyawa main tu Damrut. Nyawa dia memang sitik tadi. Dia tidur mana tu? Dia ada di luar zone tadi. Dia macam tak ada apa langsung. Ya. Wah. Memang gagal untuk mencari apa-apa barangan yang mencukupi untuk beliau. Kenderaan pun tak ada. Sampai ke 11 untuk Geek bermakna belum lagi ada pengutipan mata untuk Geek selepas 2 pusingan dimainkan
sesuatu perlu untuk dilakukan oleh mereka. Sebab jika tidak, memang sebab kita ada 12 pusingan saja kan untuk peringkat kumpulan ini. Ya betul, ada last chance lagi nanti 6 pusingan. Tetapi untuk peringkat kumpulan ini 10 pusingan saja berbaki untuk gig. Sesuatu perlu untuk dilakukan. Kena cepat fikir, mungkin. betul, tak lepas. Tapi bayangkanlah kan, nanti kalau diorang mungkin ada 5 markah, yang ada di atas mereka, yang nombor berapa? Nombor 9 tu ada dalam 50, 60 markah. Nak kejar tu bukan satu benda yang mudah. 40 markah tu bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan. Jadi mereka kena ubah sesuatu. PA kali ini ditekan pula. Penghantaran seorang pemain bahagian kiri tadi mengakibatkan mereka hilang satu. Sekarang ini PA secara tidak sedar ada gangguan daripada bahagian yang berbeza. Mereka sedang dihimpit sebenarnya. Ada AE, ada juga Gosu. Oh, ini adalah seorang pemain yang sangat-sangat berbahaya. Dan dia pula sedang berada betul-betul di belakang PA bersama-sama dengan AE. Lihatkanlah Team Flash. Seorang dihantar untuk kacau AE lawan dengan PA. Seorang lagi tengah tengok kawasan jambatan. Dua orang lagi ni tak tahu dekat mana. Itulah Team Flash punya typical setup. Mereka akan memastikan bahawa mereka bukan first party. Maksudnya mereka bukan mereka yang initiate fight. Tetapi sebaliknya mereka akan pastikan mereka sentiasa masuk campur dalam orang punya fight. Betul. Lagi-lagi yang dekat dengan mereka. Ya, itu paling seronok lah. Itu antara... tapi bukannya satu perkara yang busuk pun untuk dilakukan dalam tournament seperti ini. Tersingkir penting. Itu adalah ayat-ayat pada juara dunia kita. Main je barbar. Placement point mungkin letakkan tempat yang kedua. BTR berhadapan dengan AE ketika ini. Depan sana ada 4 orang pemain. Tapi BTR, mereka bukannya dapat sangat pun pemandangan yang gila-gila, chicken dinner yang gila-gila atau sebagainya. Tapi buat masa sekarang ini mereka masih ada di atas. Ada dalam top 4. Ada 40 lebih markah. 3 game BTR semalam. Boleh dikatakan langsung tak menjadi. Diorang dapat 7 mata. Lepas je si Satar di bawah masuk, mereka dah nombor 4 dah overall. Sangat-sangat tinggi panjatan yang dilakukan oleh BTR dari segi overall standings kita. Dengan sekarang ni mereka dah ada 46 mata. Dan itu mungkin satu kegembiraan lah untuk peminat-peminat mereka yang sudah semestinya menunggukan begitu lama untuk kembalinya Bigetron Red Aliens. Betul. Dan sekarang Belatan pergi ke mana tu? Tak beratur pemain-pemain mereka di atas jambatan ketika ini. Satu posisi yang tak ramai sebenarnya berani untuk berada di atas sana. Tapi kalau Belatan dekat-dekat kawasan jambatan, mereka yang paling premium senang cerita untuk pasukan Todak ketika ini. Betul? So, mereka dah ada, Belatan pun dekat dengan kawasan mereka. PA, Blaze pergi ke depan, memegang satu M16, satu senjata yang agak menarik untuk diguna pakai. Tapi dua pemain mereka sedang ada M16 di tangan beliau. Mungkin antara mereka tak jumpa apa-apa langsung, ataupun pemain itu adalah senjata favourite main-main ini. Tapi pada waktu ini, Alter Ego betul-betul mengambil kesempatan ini untuk terus pergi ke bahagian hadapan. Diorang tahu tadi diorang dah jatuhkan dah satu orang pemain daripada pasukan depan diorang ini. So itu adalah opening terbaik yang mereka dah dapatkan sekarang ini. Iaitu sekarang ini mereka tahu, okay, tinggal kita kena cari 3 orang pemain saja lagi dan kita ada 4 orang. So dari segi probability lebih besar, tapi malangnya untuk Alter Ego mereka ni belakang tembakan yang mudah daripada BTR. BTR menjatuhkan satu. Zuxi kena hati-hati. Boy Chill dalam keadaan knockdown sekarang ini, berjumpa dengan bekas rekan pasukan. Rosemary juga dalam keadaan knockdown. Blaze bijak untuk mengambil kesempatan. Alter Ego tersangkut di bahagian tengah, tersepit, di sandwich dan terkepit. Dan mungkin akan menjadi lauk yang enak untuk dimakan begitu saja. Ya benar sekali, tapi Talal pergi ke depan. No, tak begitu banyak dengan sisi titik, tetapi dia berjaya untuk memberi masa kepada rakan-rakannya, memberikan gangguan kepada pemain yang ada di bahagian hadapan ini. Lapar, masih lagi tak dapat. Dan bahkan di bahagian belakang, mereka mungkin baru sedar ada seorang ini lagi satu pasukan di bahagian belakang sebenarnya. Dan itu adalah PEA. Zuxi akhirnya dapatkan juga pemain yang terakhir. Tapi BTR, adakah perkara ini menjadi satu keseronokan kepada pasukan mereka? Saya rasa macam iya, satu saja yang jatuh mungkin boleh reset dalam permainan ini. PEA sedikit lewat dalam mungkin menanggut dia yang keruh sebenarnya. Mereka tak begitu berani untuk pergi ke depan. Ya, tapi mereka sempat tu dapatkan satu pemain AE tadi. Cuma sekarang ni kita lihatkan BTR memang di dalam confidence yang tinggi kerana mereka berjaya untuk masuk pada timing yang tepat. Waktu itu Alter Ego dah pergi ke bahagian hadapan.
Dan boleh dikatakan satu push yang agak mudah lah untuk dilakukan oleh mereka daripada sebelah belakang tersebut. Tapi pada waktu ini BTR memang betul-betul nak selesaikan main BPA. Tapi Satar jatuh sendiri. Lontaran bom tangan begitu baik sekali. Dapatkan yang kedua. BTR 2 main dah pun jatuh. Ada malangnya. Kena tripler pada waktu ini. Tapi lapar pun pusing-pusing. Dapat dijatuhkan. Adakah BTR akan kena kelas? Tidak. Sayang 1000 kali sayang. GG nice try daripada PA Barus. Itu memang betul-betul nice try, Amy. Betul. Dan setelah kita tengok kembali macam mana BTR nak push BA ni, saya pun faham kenapa mereka tak terus-menerus untuk memberikan push tadi. Susah untuk bergerak di kawasan batu-batu yang penuh ini. Jadi mengakibatkan, lihatkanlah tadi hampir mereka rata. Dan itu antara kesilapan besar dilakukan oleh Zupsi sebenarnya tadi. Bom yang dibaling jatuh satu. Antara salah satu pemain BTR. Baling satu bom kena member sendiri. Ya, tapi apapun PA Barus 2 game yang agak positif untuk mereka. Betul. Dan macam biasa mereka masih lagi mengekalkan mereka punya kekuatan, iaitu disiplin dan juga placement. Itu satu benda yang sangat-sangat konsisten lah kita lihatkan daripada PA Barus untuk 2 pusingan ini. Sangat ibarat macam kita dah tengok satu tim lama kan main dekat situ, cara mereka kawal situasi dan sebagainya. So memang pujian harus diberikanlah kepada mereka. Tetapi sekarang ini Todak harus bergerak sedikit ke bahagian hadapan. Team Flash ada kedudukan yang cantik, tetapi Team Flash mungkin bakalan dikunjungi juga oleh pemain-pemain BTR yang daripada tadi memang unstoppable. Tetapi ini peluang, Amy, untuk siapa? Peluang untuk Roy. Akhirnya dihidangkan untuk mereka. Hari ini Team X tak main. So mereka boleh ambil Novo. Dan sekarang ini bulatan tak jauh dari Novo. Cuma masalah Roy ni, Mi, diorang tak dapat lagi mata singkir. So korang kena manfaatkan Roy. Come on Roy. Ini dah betul-betul dihidangkan untuk awak. Betul. Roy. Harapkan hati dia betul-betul keras lah kali ini, Sul. Harap. Tapi ya betul, Sul. Baru disebut dia dapat satu. Betul. Baru disebut dia betul-betul dapat satu. Dia kata jangan risau Abang Sul. Saya akan pastikan saya dapat. Dan dia dapat satu. Tapi belum tentu lagi disebabkan kedudukan pemain BTR ini sedang berada di kawasan lereng batu-batu ini, lereng bukit ini. Lihat kalau susah sebenarnya nak bergerak. Ada kata kalau salah lompat mungkin dia akan terjatuh terus ke bahagian bawah. Kedudukannya sama. Gosu pun menghadapi perkara yang sama. Kalau sedikit lotos tadi mungkin boleh mendapatkan pemain itu, tapi tidak. Gosu terpaksa untuk pergi sedikit di bahagian belakang. Mana mereka tahu sekarang ini dengan belatan yang lebih mengecil, lebih ramai yang akan menuntuk mendatang. So lebih penting apa yang dilakukan oleh FL adalah bersama-sama dengan rakannya terlebih dahulu. BTR mereka pun tak nak kena pergi ke depan selepas ini. Dan mungkin selepas ini juga bukan setakat Roy yang akan ganggu. Malahan pemain-pemain daripada FL plus adanya juga Todak. Ya, tapi Roy pada waktu ini silence. Satu lontaran bom tangan yang baik terhadap Baxi. Dengan Pygmy berada sedikit jauh di sebelah belakang untuk membantu rakan pasukan dia atau untuk memberikan tekanan secara langsung. Sebab mereka ada satu compound. Sebab itulah mungkin mereka tidak mahu untuk meninggalkan kawasan compound tersebut, yang mungkin akan memberikan mereka winner-winner chicken dinner. Sebab ianya masih lagi ada dalam bulatan yang berikutnya. 6 pasukan terakhir ini akan berentap. 1 wakil Malaysia masih lagi ada. Todak kali ini Todak bermain sebagai satu skuad yang penuh. Setelah boleh dikatakan setiap game Todak, even diorang perform pun, kebanyakannya adalah disebabkan oleh tinggal seorang, 2 orang itu yang membawa mereka mata yang banyak. Tapi ini boleh dikatakan peluang juga untuk Todak mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan keempat-empat mereka masih lagi hidup. Ya, Roy. Satu saja sebenarnya untuk pasukan mereka dengan mungkin lontaran bom tangan tadi. Kebanyakan kejatuhan yang dilakukan tidak berjaya untuk ditukarkan kepada mata singkir. Ini merupakan stage yang ke-6 kebanyakan pasukan. Tak nak kena bersiap sedia. Bulatan yang seterusnya mengecil ke mana. Todak. Seorang pemain di bahagian bawah. 2 ada di bahagian atas yang dapat dilihatkan. 2 sebenarnya pemain di bahagian dalam perairan ini. Iftar terus mengganggu. Pemain yang cuba untuk menekan pemain mereka. Itu adalah BTR. Sebenarnya nak cuba untuk melakukan satu backstep saya rasa tadi daripada Iftar. Tapi tak berjaya. BTR dah nampak terlebih dahulu. Cleon dapat dijatuhkan terlebih dahulu daripada seorang Jempos. Dah jatuh, susah untuk diangkat sebenarnya. Tapi tembakan yang tajam daripada seorang Iftar. Ya, cubaan daripada Cleon sebenarnya. Saya rasa untuk mengganggu pemain BTR. Tapi pada waktu ini mungkin tidak akan membuahkan hasil dengan Iftar juga telah pun dijatuhkan. Malangnya dikesan oleh Team Flash. 1 demi 1 pemain Todak pada waktu ini dijatuhkan. Dan BTR berjaya untuk KS sebenarnya. Knockdown yang dilakukan oleh Team Flash memberikan mereka satu lagi mata berharga, 7 mata singkir. Keseluruhannya untuk Bigatron Red Aliens pada waktu ini. Dengan bulatan pun ditarik ke arah mereka. So ini peluang paling besar untuk Bigatron Red Aliens. Ya benar, tapi lihat kan Pygmy makan ke hadapan sana, dapat 1. Kanan seorang lagi tapi VPE
Ingat FDPE tadi mereka hilang begitu awal 2 orang pemain. Tapi tengok macam mana mereka boleh mampu membawa game ini dengan baik. Mereka ada 3 mata singkir, boleh reset balik kepada 2. Mungkin ada peluang juga untuk berada dalam top 5, mungkin top 3 kita. Tapi untuk Todak, satu benda yang malang sedikit adalah Rocky dah decide untuk turun ke kawasan air. Mungkin dia ditekan di bahagian atas dan kemudiannya terpaksa untuk melakukan terjunan tersebut. Membuatkan sekarang ini yang betul-betul boleh tembak adalah si Tam je. Bulatan pun tidak berpihak kepada mereka. Tapi kita lihatkan terlebih dahulu, Roy dan juga Pygmy memang nak tak nak mereka kena berlawan untuk mendapatkan kawasan di sebelah selatan bulatan kita pada waktu ini. Tony Kate telah dijatuhkan oleh Kuang. Cuba untuk mencari stone, tembakan dilepaskan. Vampire terkeluar juga akhirnya di tempat yang ke-6. Pasukan yang mendapatkan chicken dinner di pusingan yang pertama sebentar tadi. Silence dapatkan Joe Branky. Draw juga dalam keadaan knockdown. Kali ini Roy mungkin bermain dengan lebih baik. Bulatan telah pun dihidangkan kepada mereka. Adakah mereka mampu ataupun tidak untuk memanfaatkan kelebihan bulatan ini? Tapi task sempat untuk dihabiskan terlebih dahulu oleh Pygmy. Mereka dapat 4 mata tapi mereka hilang 1 orang pemain. Rocky akhirnya tetap akan terjatuh di dalam kawasan air tersebut. Ya, itu akan meninggalkan siapa lagi kalau bukan Tam saja yang masih lagi ada untuk pasukan Todak. Bawah jambatan tersebut adanya pasukan Flash yang ketika ini sedang mendahului. Dari segi markah, dari segi pemain juga. Namun Tam berjaya menunggu dan berjaya untuk dapatkan 1 yang diperlukan oleh Todak sekurang-kurangnya. Dan sekarang ini Yang memberikan tekanan. Sekarang ini Yang juga tak boleh nak pergi ke mana-mana. Dia nak pergi mana sebenarnya? Sembunyian di kawasan ini mungkin akan mengakibatkan dia ditembak. Tetapi yang akan ditembak terlebih dahulu adalah Tam. Bantuan daripada pasukan Flash begitu tepat pada waktunya. Dan sekarang ini mereka hanya perlu untuk fokus kepada Roy dan juga BTR yang ada di bahagian hadapan mereka sekarang. Ya, tapi kalau kita lihat kan Roy tak ada vision terhadap BTR. So kali ini BTR sekali lagi mendapat peluang untuk tembus balik kesilapan yang dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sebab sekarang ini Roy memang betul-betul ada vision terhadap Flash saja. Kemungkinan besar Roy memang akan mengganggu Flash. BTR pula ada lereng yang tersembunyi daripada perspektif Roy. Cuma untuk Roy, mereka tidak ada bulatan. Mereka kena gerak ke bahagian hadapan macam mana mereka nak merencanakan pergerakan. Yang dah bersedia di kawasan lereng tersebut mungkin boleh melihatkan pemain-pemain Roy ini dengan agak mudah daripada kawasan lereng tersebut. Tunggu masa sahaja sekarang ini. Dengan kita lihatkan Nguyen 2K pemain kegemaran J Hunter masih lagi hidup bersama-sama dengan Libby dan juga Silence. Tetapi mereka tak ada bulatan. So ini mungkin akan menyukarkan mereka dapatkan chicken dinner. Kalau ikut dari segi probability kan Amy, ini boleh dikatakan chicken dinner memang untuk BTR. Sekali yang cantik sekali. 1 mata singkir pasti sekali lagi daripada Flash. Kali ini baru kita boleh tengok perbandingan ini tepat atau tidak di antara BTR dan juga Flash. Tadi mereka yang dibandingkan pada awal-awal secara langsung kita. BTR bersama dengan Flash. Dari segi average kill memang pastinya Flash di tempat yang teratas. Namun BTR cantik. Dia anggap pemain ini akan terus reload tapi rupa-rupanya tidak. Satar terus menembak dan menunggu saja kehadiran pemain tersebut untuk terjun. Dia dah tahu kan sekelak mengecil sekarang ini. Flash hanya tinggal 2 saja. Cuma 2 pemain ini berpecah 2 jauh. Dan mereka juga akan dilihat daripada 2 arah. Roy bersama dengan BTR. 3 lawan 3. 3 lawan 2 sebenarnya. Dengan nombor advantage. Kelebihan dari segi nombor pemain yang masih lagi hidup adalah terhadap Bigetron Red Aliens dari Indonesia. Tembakan dilepaskan daripada bahagian jauh oleh Silence. Cuba untuk mencari Satar, tapi sekarang ni Roy masih lagi kena bergerak ke bahagian hadapan. Di mana ada lereng kecil sebenarnya yang akan menyelamatkan mereka pada waktu ini. So bergantung sekarang ini BTR dan juga Flash. Siapa yang akan menang pertarungan antara mereka. Tapi Silence cuba untuk dicari oleh Lapar daripada bahagian jauh. Macam yang dikatakan tadi, ada 1 lereng kecil yang akan menyembunyikan perspektif direct daripada Bigetron The Aliens terhadap Roy. Tapi Silence tetap akan dilihatkan. Libby juga saya rasa Lapar nampak kepala tersebut. Tetapi dia mengambil keputusan untuk sabar buat seketika. Fokus untuk hilap terlebih dahulu. Tapi Libby berdiri dan itu memberikan BTR peluang untuk menang pada waktu ini. Tapi Wunti dapatkan 1 kejatuhan. Satar cuba untuk dicari. Sedikit berbahaya untuk BTR. 2 lawan 2 situasi pada ketika ini. Dengan Satar juga telah pun dijatuhkan. BTR mungkin akan terlepas 1 lagi. Dan itulah yang akan berlaku. Team Flash berjaya untuk memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens. Dengan terlalu banyak picking yang dilakukan oleh mereka terhadap